Saya baca artikel ni memang saya nangis sangat sebab aduh, I'm sad now. Tak faham 24 baru boleh jumpa ayah. Okay, memang take your time. Saya sayang ayah saya. Jujur saya cakap, ayah saya jujur cakap depan orang ramai. Saya tak pernah beritahu siapa-siapa. Saya rasa ini adalah peluang untuk saya beritahu dalam podcast untuk beritahu rakyat Malaysia. Ayah saya memang banyak gila dia buat kerja dalam satu hari. Serius saya cakap. Oh my Cuma god. tak ada duit untuk pergi jumpa ayah. Alright, cerita hangat. So, minta maaf yang lepas kita buat podcast santai dengan dorang. Saya lari konsep sikit sebab memang tak ada pun cerita hangat semalam. Jadi saya tunggu sehari lagi untuk ada cerita-cerita yang viral sekarang untuk bawakan kepada korang. Okay, untuk siapa yang first time tengok cerita hangat ni, cerita hangat konsep dia kita akan mengurangkan waktu korang kat TikTok atau dekat social media sebab korang nak cari cerita apa yang tengah viral sekarang. Kita akan kumpul, kita ada dekat 4 orang yang akan check apa yang tengah hangat sekarang and diorang akan bagi kat kita and kita akan huraikan kepada diorang. Ya, betul tu. Apa benda yang hangat ni tak tahulah kan. Kita berdebar. Berdebar Alright, saya rasa korang dah kenal dah setiap seorang. Kita ada Zul Sempoi di sana. Lepas tu kita ada Haris, dan kita ada Mira, and kita ada Najwa, and kita ada Choki. Hello, what's up everyone? Hi. What's up everybody? Alright, so are we good to move to topik pertama? Sure Boleh. can. Let's Alright. go. Mari kita Uish, tiba-tiba jantung Tengok. duk dak. cerita hangat apa loh. Memang. Tak apa, kita tengok macam mana. Awak berdebar tak? Awak tanya apa ni? Soalan yang awak tahu jawapan dia. Jantung saya lagi berdebar. Tak. Awak berdebar sebab awak isu. Saya berdebar ni. Sebelah saya Abang Isa ni. Patut ke tu? Patut ke tu? Tak perlu berdebar, tak perlu. Alright, so cerita hangat pertama. Yes. Di kawasan Semenyih ke Berenang tu, satu kejadian kemalangan yang kemudiannya menjadi satu kes jenayah. Kita siasat bawah 302 di mana salah seorang lah yang memandu kereta yang melanggar kereta lain ni telah dijumpai mati lah dalam kejadian tersebut lah. Jadi sehingga Oh, okay. Saya tahu hal ni. Siapa yang tahu? Saya tahu. Saya tahu juga. Okay, Yes. apa benda yang berlaku tu? Okay, sebab saya pernah dengar daripada kes ni, saya baca artikel dia. Ketua Polis Kajang ni cakap ada seorang pemandu, dia langgar semua pemandu dan dia meninggal dunia. Ya, betul. dia meninggal dunia. Tepat. Yes. And then Dia langgar ramai orang ke? Ramai. Ya, dia ramai. langgar dia macam dia sapu memang tak break, memang langgar semua dia sapu. And then dia meninggal disebabkan dia kena pukul dengan Grab rider. Yes, betul. Saya tak pasti antara Grab rider ataupun food panda kita boleh dikatakan food delivery Rider lah. Push. Ya betul, sebab kalau So lepas tu dia kena pukul sampai mati. Ya, I tahu pasal benda tu tapi I tak tahu yang dia langgar sampai ramai-ramai. Ya betul. Yes. Sebab apa yang first saya tengok, bila saya nampak dia artikel dia kata dia meninggal, saya ingat time dia meninggal biasalah bila dia langgar accident confirm pecah kaca ke apa ke, rupanya kena pukul dengan rider. Korang rasa macam mana? Dia pukul dengan apa? Dia kena diikat lepas tu dia dipukul. Ya, Dengan rider. betul. 7 orang tibai dia. Sampai mati. Oh 7. Bahaya. Ah. Like satu kan, kalau kes-kes macam ni, dia boleh dikatakan macam buruk lah nama rider food delivery semua. Ya, buruk. Yes, betul. Nama dia terkesan. Yes. Segelintir orang buat, tiba-tiba semua macam orang pandang serong lah terhadap food delivery. Betul. Sebab apa? Sebab sekarang ni kalau food rider get anyone is positive name. Yes. Faham tak? Yes, betul. Positif gila. But Yeah. disebabkan berlaku benda ni mungkin tercalar sedikit. Betul. And lepas tu I dengar cerita bukan 5 orang yang kena tahan. 7. 8 dah. lapan. Yes, dah Wow. 8. 8 dah. Oh, My Yes, God. dah 8 yang kena tahan. Tapi saya boleh sure confirm ramai lagi. Sure. Ramai Saya lagi. pun Betul, rasa ramai lagi. Rasa macam tu lah. And dong sabit 302. Yes, betul. Yes. 302. Kalau Siu-siu kan.
Siapa yang jenis join bila nampak orang kena pukul je, join saja-saja lah. join. betul. Kena 302. Ya Allah, sedihnya otak dia. Masalahnya 302 ni bukanlah salah satu benda yang ringan tu. Ini Berat. 302. Jangan buat main. Jangan buat main. So kena 302 tu habis lah. Habis betul. lah. Sebab zaman sekarang ni orang kata apa, buat dulu tapi akibat tak tengok. Ya, betul. Buat kena akibat tak tengok. Tak Bila- fikir Tak panjang. fikir Dia panjang. tak Jangan berfikir dulu. Dia Sebab- sebelum dia nak sebelum dia nak bertindak. Dia maksudnya sorry cakap dia macam kepuasan diri sendiri. Macam untuk kepuas dia. Asalkan dia, dia macam buat tiba-tiba baru nak menyesal. Dia macam Kemudian nak hari. tunjuk hero. Ya, betul tunjuk hero. Betul Yes. Tepat sekali. Alright, so cerita hangat kedua kita malam ni is Alamak. tengok je dah kelakar. Sedapnya bekal kita hari ni. Ini tamparan maut untuk semua lelaki di luar. Ini betul-betul orang bagi beras kita beli ni. Ini baru betul. Dia penting ini apa? Satu ayat tu kan. Beras abang beli. Ini baru betul. Kau pergi kau masak sendiri. Masak sendiri tu. Aduh lawak dia. Alright, next topik kita untuk hari ini. Masalahnya nasi bawang ada. Bawang ada. Cili ada. Oh, bawang tak masak lagi. Yes, Tak masak lagi. Tak kupas lagi. Ada kulit semua. Nak masak kat office ke? Aduh. Rita Rudaini selar Ibu Ibu bapa bapa T20 T20 hantar anak ke MRSM untuk belajar hidup susah. Okey. Maksudnya- Maksudnya Ah. apa yang saya faham ialah maksud Rita ni ialah hantar anak siapa yang T20 ni hantar anak dekat MRSM supaya macam tahu hidup hidup susah. Faham tak? Hidup susah tu Belajar macam hidup susah. belajar hidup Okey. berdisiplin. Apa feedback daripada netizen? For me, I baca dekat komen mostly macam ramai agak merendahkan MRSM sebab MRSM ni more kepada T20, not B40. Memang untuk MRSM ni, for me MRSM ni ramai macam mana cakap? Dia orang kata ni untuk B40. Memang kerajaan memang providekan MRSM ni for, Untuk B40. yes. Ya, ya, betul, Tapi betul. Penuh dengan T20. yes. betul. Dia nak T20 tu masuk penuh lah dekat dalam MRSM tu kan. Faham. Untuk belajar berdisiplin. hidup berdikari. Hidup berdikari. Yes. Sebab Tapi- banyak T20 kan banyak orang kata ambil kesenangan je. Ya, So dia tak rasa susah tu macam mana. Faham. tu maksud dia. Yes. Tapi bila tengok balik komen, ada yang cakap dia orang lebihkan anak-anak T20 dahulu. Yes, Daripada betul. anak-anak Itu marah. Betul. Nampak? Okay. Ada tak? MRSM tempat hidup. Kalau dalam saya punya keluarga lah kan, I pernah pergi kat MRSM macam kakak saya memang ada culture shock. It's like dekat MRSM memang ada culture shock lah, macam batasan semua agak kurang lah dalam didikan tu. Oh, ya ke? Yes, sebab kalau MRSM ke arah educated sikit, dia memang agak batasan tu not sangat. Maksudnya MRSM agama tu dia memang agak ni lah menjaga sikit lah. Ya, betul-betul. MRSM? Ya. MRSM jaga ke tak jaga ni? Tak jaga. Tak jaga. Oh, Okay, faham. hangat. Faham. Wow. Macam agama okay. tu agama tu tak sangat. Sebab Yes. maybe saya rasa saya buat tuduhan melulu because penuh dengan orang kaya. Yeah. Kan, bila penuh dengan orang kaya, kebanyakan, bukan semua orang kaya, kebanyakan orang kaya ni modern sikit. Jadi culture tu diorang dah serap masuk ke MRSM. Yeah. Boleh jadi. Kalau betul penuh T20 dalam MRSM, saya tak tahu pasal hal ni. Betul. Tapi mengejutkan lah. Dah berubah lah sekarang. Yelah. Zaman Sekarang kita pun dulu zaman kita MRSM tu. Tengok ni, kalau kita Orang tengok bangga-banggakan memang. kalau kita Yeah. sekolah yang memang tertinggi. Betul tak? Yes. Sila kan. Kalau kita tengok kat komen ni, masalahnya MRSM memang asalnya dibuat untuk B40 tapi salah guna bagi nak orang marah yang kaya-kaya bagi masuk dulu. Betul. Betul. Kadang-kadang Sokong. silap juga Betul. lah kat MRSM ni. Okay, saya nak bagi satu rahsia tentang saya. Boleh. Satu rahsia tentang saya. Cerita sini habis ni. Korang boleh tengok. Okay, ini adalah YouTube. Macam Okay. tak tahu kan. Okay. Sekejap. Macam mana saya nak buktikan Okay, YouTube. Okay, macam ni. Saya, email YouTube saya tu kan, email YouTube saya bermula bukan dengan nama saya sebenarnya. Okay. Satu MRSM. Oh. Faham? Oi. Saya tak kenapa. Adakah Kenapa? bekas
MRSM Bukan student. sama sekali. Seorang anak orang miskin yang cuba untuk masuk MRSM dan tak berjaya. Saya Ui. agak dah. Yes. Saya waktu habis PMR saya dapat 5A, 2B, 3B, 5A, 3B. PMR, zaman PMR, zaman saya lah. Okay, faham. Jadi keputusan tu boleh kata boleh dapat lah kalau ni sebab B40 kan. Saya cuba tak dapat. Oh, alright. Next kita ada, okay, saya nak masuk Islam, ini hak saya nak memilih agama apa sebagai pegangan kekal. Kenji Shawahi. Siapa? So maknanya dia masuk Islam. Dia nak masuk Islam. So maknanya netizen buat andaian kan terhadap dia nak masuk Islam. Kalau Ataupun orang sekeliling dia, orang yang dia dapat, betul. macam tak sokong dengan dia ke kan. Sebab Dia- dia yang nak pegang, dia nak memang nak masuk Islam tu. Betul tak? Faham. Tak, saya rasa saya nak masuk Islam. Dia yang tengah cakap aku nak masuk Islam, suka aku lah. Macam tu. Betul. So yang Tapi kita Tapi tak kenal. Saya tak Kalau kenal. nak masuk Islam ni memang kena betul-betul lah. Maksudnya kena ikut dia punya orang kata kalau dalam Islam kan banyak dia punya larangan, banyak yang kena patuh. Itu you kena betul-betul lah. Maksudnya kalau you nak masuk agama tu, you kena orang kata macam mana? Niat Niat dulu. betul. Nawai tu. Yes, nawai Bukan tu hanya untuk Bukan industri sekadar- ke. Sekadar bukan. nak nama ke ataupun nak naik macam tu lah. yes. Gunakan agama sebagai famous. Famous. Betul, 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 betul. Betul. Sebab Betul. kebanyakan adalah sebilangan, bukan kebanyakan sebilangan. Okay, sekejap pergi keluar pula kat TikTok, dia cut part ni je. Dah masalah. Okay, sebilangan daripada artis saya tengok ada yang pakai, daripada pakai tudung, buka tudung, daripada buka tudung pakai tudung just untuk naik engagement. Yes, Betul. betul. Ya, Yeah. betul. Marketing Kita orang nampak. kata satu lagi. Sorry zaman sekarang memang macam tu. Nak famous je, buatlah. Buat benda yang negatif. Buka tu, Betul. buka Yes, ini. Lepas tu dah famous sikit lah. Mohon maaf buat video, mohon maaf semua. Mohon maaf. Betul. Itulah manusia. Alright, next kita ada topik. Cuba tengok kerajaan Malaysia ni ya, dia galakkan ya rakyatnya sekolah tinggi-tinggi ya. Dia beri bantuan beasiswa untuk pendidikan ya, agar rakyatnya itu otaknya cerdas ya, agar mendapatkan pekerjaan yang elok, yang layak ya, tak seperti ya pemerintahan Republik Indonesia ya, yang bangga mengirim rakyatnya ke luar negara untuk menjadi kuli, menjadi babu. Demi apa? Demi devisa ya, meningkatkan ekonomi negara. Okay, saya cuba bayangkan contoh kita pergi ke negara orang, lepas tu kita buat video daripada sana kutuk pasal negara kita. Dia Indonesian tau. Yes. Yes. Dia puji Malaysia, okay, a good side lah untuk kita, good side. Betul. But dia kutuk negara dia tu macam not macam nice lah. not Tak bagus lah. Tak Lagi-lagi nice. dia dah datang Malaysia. Uh-huh. Lepas tu dia kutuk semua rakan sekerja dekat Malaysia, bangsa dia. Dia tak Macam- cinta akan negara dia. betul. Dia Betul. Nyanyi rasanya lagu negara aku kan. Macam kita saya rasa Haris dia mungkin cinta dengan negara dia, sebab tu dia nak tegur. Okay. Sebab tu dia Betul, nak betul. tegur. Tapi cara ni tak betul. Mhm. Faham tak? Kita pun bila dah dapat video macam ni, kita bangga. Let's go. Ada orang puji Malaysia. Kita tengok komen lah. Kita tengok komen Haris. Kita tengok. Nampak ramai Nak backup apa perempuan ni. sebenarnya? Dia Nampak? nak apa sebenarnya? Nampak? Ini orang Dia puji-puji ni, dia nak apa sebenarnya? Okay, Ah, saya apa yang saya berpendapat kan berkenaan dengan akak ni kan. Dia sebenarnya macam ni. Kalau you tak rasa tak puas hati dengan apa yang negara yang you buat, yang negara tu buat. So you boleh je orang kata buat surat pergi ke pihak atasan untuk memspekulasikan pasal tu. Betul. Sebab saya pernah tahu dekat negeri saya sendirilah. Saya pernah agak macam saya punya daerah lah kan. Saya pernah tanya cikgu saya kat sini, cikgu, saya rasa patutnya okay, takut negeri saya. Okay, tak apa. Okay, Melaka ni patutlah kena sediakan LRT ke ataupun tempat-tempat macam arcade.
You know arcade macam kat KL kan banyak kan kat arcade semua kan. Kalau kat Melaka tak ada banyak sangat. So kalau kat Melaka banyak Dataran Pahlawan, Makota Parade. Itu je tempat yang kita arcade ni apa? Tempat yang main tempat game. yang main-main. Yes. Macam go-kart Betul. and everything like adventure team adventure punya ni lah kan. So cikgu saya bising lah cakap, Samira banyak pula kau cakap. Baik kau pergi buat surat. Pergi surat, kau pergi apa kau punya don kau punya tu. Siapa kau punya don pihak atasan tu. Kau buat surat, kau bagi kat don kau tu, lepas tu don tu pergi kat parlimen ulaskan, kupaskan. So saya macam okay baik, faham cikgu. Tak apa nanti saya cuba buat. Yes, tapi benda tu tak semudah hantar surat. Yes. Sebab dia banyak proses. Dia banyak proses nak hantar sampai ke government tu memang susah Memang susah. But kita boleh buat inisiatif tu. Betul. Cumanya kalau dia betul-betul sayang negara dia, and dia nak laju sampai ke atas tu, mungkin dia nak pakai cara ni. Sebab kebanyakan sekarang kalau korang perasan, kebanyakan YB semua pun dah mula buat video kat mana? TikTok. Betul. Ya, betul. So kalau YB sekarang tu boleh buat surat dan bagi dekat kerajaan pusat Malaysia, kenapa dia buat TikTok? So untuk political mileage dia. Sama juga mungkin strategi perempuan ni, kalau dia betul sayang negara dia, kalau dia nak view saja. Okay. Okay, lepas tu Manica Aceh punya. Okay, next kita ada topik hangat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Irfan Faruqi dan Berita Awani di jam ini kita mulakan perkembangan yang baru kami terima. Malaysia berada di tempat ketiga dalam kalangan negara Asia Tenggara yang mempunyai paling ramai individu yang masih belum berkahwin. Dapatan itu berdasarkan kaji selidik Sea Asia Stats yang melaporkan bahawa Malaysia mempunyai seramai 44.68 individu bujang. Individu bujang ditaktifkan sebagai belum berkahwin. Okay. Memang saya pelik. Okay, tak apa. Abang isi lah masa dulu. Itu yang saya pelik. Bila dia cakap negara ketiga paling ramai belum kahwin, saya tak boleh setuju. First kalau lepas tu baru saya dengar, saya tak boleh setuju because US lagi ramai tak kahwin. Diorang kahwin 30 tahun, 28 tahun, lagi ramai kalau Europe side. Lepas tu baru dia cakap yang di Asia. Di Asia negara-negara macam Malaysia, Indonesia, Sabah, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dalam kalangan tu okey lah, boleh logik. Betul. Okey. Kat sini kan Malaysia dikedudukan ketiga paling ramai yang tak kahwin. Okey, bagi saya ni pendapat saya. Kenapa ramai orang yang tak kahwin? Sebab satu ekonomi. Okey. Ekonomi sekarang Malaysia macam tengah ada problem ekonomi. Betul. Selepas PKP tu kan. Ya, selepas PKP terus drop. And then orang takut nak ambil risiko untuk berkahwin. Sebab apa? Nanti okey, memang betul rezeki lepas berkahwin tu luas. Allah akan bagi rezeki, betul. Tapi kita kena usaha, betul. So nak usaha dengan ekonomi lagi. Kalau korang perasan, harga barang naik tapi gaji tak naik. Betul. Gaji tu makin mengurang tau. Harga barang makin naik tapi gaji still sama daripada dulu sampai sekarang. So macam mana rakyat nak berkahwin? Nak bagi anak makan apa? Nak bagi bini makan apa? Betul tak? Rumah lagi, komik lagi. Semua macam-macam benda. So itulah bagi pendapat saya, ekonomi semua. Betul tak? Itulah yang boleh menyebabkan keserai. Saya setuju. But yang awak cakap tak naik tu tak, tapi naik sikit. Naik sikit lah. Okay. Sebelum ni basic 1,100. But 3 tahun lepas diorang naikkan ke 1,500 basic. Tapi sikit, terlalu sikit. Kadar inflasi lagi tinggi daripada tu. Betul. Faham tak? Like tahun ni RM1,500 contoh kuasa membeli. Saya cerita pasal purchasing power. Kuasa membeli RM1,500 boleh beli satu sardin. Contoh. Okay, 3 tahun lagi nak beli satu sardin perlukan RM1,800. Okay, contoh perlukan RM1,800 tapi gaji naik RM1,600. Faham tak? So harga barang naik, kuasa membeli tu, harga barang naik, inflasi lagi laju daripada kenaikan gaji yang diorang tetapkan. Understand? Naik, gaji naik daripada 300 basic ke 500 sekarang 1,500. But tak selaju inflasi. Betul. Kalau korang perasan kan, kalau korang nampak, sebab tu ramai orang buat 2-3 kerja. Pagi kerja lain, petang kerja lain, malam siap buat fanda apa semua, buat Grab. Sebab apa? Sebab benda macam ni lah. Betul. Sekejap, I nak tambah. You guys tahu tak kenapa macam parents kita kalau ada yang macam suruh kita kahwin awal, mostly macam makcik-makcik bawah suruh kita kahwin awal, semua ni. Sebab apa? Sebab kesuburan wanita ni
dia lebih ke, macam dalam 25, 26 tu dah kira macam Dropping. kesuburan. Yes, macam agak low. Oh ya Yes, ke? yes, for sure. Start umur berapa tu? Start umur berapa jadi macam tu? Maksudnya? Kesuburan tu. Kesuburan mula Kesuburan drop tu. daripada 25. No, bukan 25 lah. Maksudnya dalam around like 27, 20. Macam nak ke arah tua lah macam tu. Okay, macam kesuburan wanita tu macam agak low. So nak kan? Lagi laju daripada kesuburan perempuan jatuh lagi laju daripada kesuburan lelaki. Macam tu lah. Maksudnya dia kalau contoh you nak anak awal, you kena kahwin macam awal. Macam you nak buat ramai lah. Macam tu. Tapi bergantung pada rezeki lah juga kalau Allah nak bagi pun. Ya, betul. So macam betul. So kira macam around like 27, 28, 29 semua macam tu boleh dapat anak. Tapi sikit lah. Macam you nak dapat anak Susah. tu susah Ada sikit. susah sikit. Macam tu. Betul. Lagi subur lah kahwin awal ni. Yeah, lagi betul. subur kahwin awal. Betul. Okay. Kalau macam tu tahun depan datang majlis saya. Awal tu dengan siapa tu? Dengan siapa tu? Rahsia. Dah ada lah kan. Dah ada. Kat aku single. Jangan macam tu. Baru kena tinggal dengan orang Penang. Jangan mention bah. Orang Kulim. Kulim Kedah. Tepi Kulim tu. Kedah. Okey lah tu dekat. Kamera mana ni yang mana-mana single tu boleh lah. Sempat Test lagi market tu. Test market kat sini. Alright, next topik hangat kita. Sebelum video tu ada lagi dia langgar pokok. Dia langgar pokok so tayar kat belakang dia tu rosak. Dua orang lelaki pencuri ni dia nak naik atas motor tu dia tak boleh nak jalan. So bila orang yang pegang helmet tu nak naik, motor dia tergolek. Bukannya orang sepak. Motor dia tergolek dia tengah jalan. Lepas tu orang tu nak tangkap. Orang tu nak ni lah. So dia orang baling helmet dekat dia apa semua suruh berhenti. Tayar dia tak boleh buat apa-apa dah belakang tu. Dia memang Rosak. hancur lah. Sebab dia terlanggar kat pokok ke besi tak silap. Tapi apa yang diterangkan yang diragut warga emas tu betul lah. Betul. Okay. Waktu subuh ada orang pakai kabel lekat gitu. Itu yang saya pelik. Maksudnya mana-mana datang tiba-tiba camp lekat highway macam ni. Ni highway ke? Highway. Tak apa-apa. Dekat I area fikir rumah. Dia macam air rumah. Tak sempat pula kan dia nak keluar rumah datang tengah highway dengan camp lekat dia. Tengok komen pun dah tergelak tau. Orang nak serius. Orang nak serius, diorang main-main. Kalau kau mana pernah serius korang. Maksudnya macam mana berada pakai kain belegar kat tepi highway tu. Baju merah. Macam mana awak tahu warga emas? Dia tak tulis ke? Sorry. Salah. Oh, rantai emas. Rantai emas. Sorry. Salah baca tu. Okay. Komen tak pernah serius Raya Malaysia. Tapi yang tak serius sangat. Sebab saya tengok kebanyakan orang sekarang, bukan semua, tapi banyak meragut. Betul. Itu betul. Bully Bangla. Sampai sekarang. Saya boleh tengok setiap malam kat Sungai Buloh TSB tu. Ragut. Bangla jalan balik kerja, ada je orang pau orang. So kat sini kita nampak biasa. So kalau kita kat sini kita boleh nampak yang perempuan janganlah seorang-seorang. Yes, Betul. Kat mana-mana pun kena ada orang. Tapi pengalaman saya sebelum ni, saya agak takut bila naik bas like seorang-seorang sebab kebanyakannya kan ramai bangla-bangla dalam bas tu. So dia akan pandang. Saya pernah kena sekali dia pandang tau, pandang. So saya macam nasib baik waktu tu saya ada kawan. Dia kata di sebelah tu dia pandang. Buat tak tahu je, buat main phone je. Buat je apa yang tak nampak ke depan tu. So sumpah takut. Seriously cakap. Sorry I macam lah. Okay. I pernah ada pengalaman masa I nak balik kerja. I balik kerja tu memang I jalan sorang-sorang sebab I tak nak naik Grab sebab mahal. Memang mahal. Sekali pergi balik je dah 40. Serius. Okay. So I macam jalan kaki je. I jalan kaki sampailah ke rumah I tu dalam 20 minit. Okay, I jalan kaki. And then I kena kacau dengan 2 orang Indian. Oh shit. So naik motor. That is seram. And Alhamdulillah time tu memang dekat public. So kereta lalu lalang apa semua kan. So tapi but still he kacau I kan. Mabuk? Bukan, dia naik motor, dia boleh berhenti, dia kacau-kacau I. Tarik I. Pegang. Yes. Dia pegang. Oh my God. Dia pegang. Dia kata dia nak kenal dengan I. Okay. Ini I bagi rahsia satu. Okay. Perempuan jangan jalan tepi jalan sorang-sorang. Betul. Sebab kebiasaannya perempuan yang buat bisnes jenis lain yang jalan sorang-sorang. Sebab tu diorang berani kacau.
Diorang fikir awak memang jenis macam tu. Faham. Faham tak? Diorang fikir awak memang jenis macam tu. Ya. Faham. Mula dia memang dah kacau. Lepas tu dia naik motor. Dia pusing. Dia aim I kat situ. Tapi dia rasa macam kat situ memang dah public. So dia tak boleh nak buat apalah. So Alhamdulillah dia boleh macam macam pergilah. I macam nak jerit jugalah kan kat situ. Macam ni terselamat? Macam mana boleh terselamat sebab I tak layan dia. Tapi dia cuba tarik-tarik I. Cakap lah jangan sentuh. I cakap macam tu. Dia dah pegang tu macam dia dah bahaya tu sebenarnya. Bila berlaku ni? Berapa tahun lepas? I memang merantau. I merantau pergi KL. Oh. I pergi merantau pergi KL. I cari kerja. So I rasa macam I boleh survive. KL kan. So biasalah. I kerja rasa macam nak tahulah kisah hidup Najwa ni kan. Kan, betul tak kan? Bila dia cakap dia merantau, kita rasa macam ish. Curious kan. Merantau cari kerja sini sana macam perempuan like kuat gila. You're nak survive tu independent, guys. betul. Banyak dugaan dia dapat. Awak daripada mana negeri? Saya daripada Johor. Daripada Muar Johor. Muar Johor. Lepas tu ya. family berapa adik-beradik? Saya 2 adik-beradik je. Dua adik-beradik. Ibu bapa? Ibu bapa ibu ayah. Dekat Johor. Dekat Johor ada lagi? Ada lagi. Diorang benarkan untuk awak? Diorang sebenarnya susah nak bagi saya pergi KL sebab saya satu-satu anak perempuan. Okay. So diorang macam susah lah nak bagi saya merantau sampai ke KL sebab lepas tu? diorang risau I, apa-apa jadi kat I. Mestilah diorang akan risaukan. So saya yakin dengan diorang sebab saya rasa saya boleh survive kat KL. Okay. Macam mana? Ada bantuan lelaki? No, saya tak pernah susahkan lelaki untuk bantu saya. Maksudnya saya ada boyfriend je. Awak umur berapa? 22. 22. So awak datang KL? KL ni saya datang naik bas. Umur berapa? Umur berapa? Umur 20. 20 tahun. Dah 2 tahun kat KL? Maksudnya dah nak dekat setahun sebenarnya. Sebab lepas je raya. I decide untuk siapa sangka okay, dalam sebenarnya masa I sebenarnya merantau ni pergi KL sebab masa tu I dah break up. I break up because my ex sorry because my ex dia macam dia nak cari orang yang boleh perempuan yang berwawasan. And then memang I tercabar dengan benda tu. Maksudnya gaji yang lebih rebound lah ni rebound yang lebih tinggi lah. Dia macam nak bagi I cakap dengan dia, I memang cabar apa yang you cakap ni. I cakap macam tu. So awak nak buktikan yang awak I boleh. Dia boleh. Dia tak kosong hari tapi ni dia akan tengok esok dekat channel Isa Aisab awak tengah duduk. Dia duduk sebelah awet baru dia sambil awet baru dia tengok Isa Aisab punya podcast nampak muka awak. Baru dia tahu aduh menyesal aku tinggal dia. Dia duduk dia ada dengan Isa Aisab kot. Duduk sebelah coki lagi. Duduk satu table dengan Isa. Awak jangan sampai saya ambil nombor dia. Dah ada kan. Kenapa awak tinggalkan dia? So saya macam tu saya pergi KL. Saya pergi KL kan. But still macam saya ni jenis Melayu juga. Lepas tu bila saya boleh fikir balik, saya kata buang masa aku je. Aku nak nak dengan lelaki macam tu balik. Kan. And then saya pergi kerja. Saya apply kerja nurse. Saya tak ada sertifikat Sorry. Saya tak ada sertifikat but saya mencuba untuk kerja jadi nurse. Dapat? Jadi saya dapat. Saya dapat. Saya tapi kena pergi kursus lah. Diorang hantar pergi kursus. Before this saya pernah belajar diploma farmasi. Okay lah tu. Tapi but tak habis 2 semester je lah. 2 semester sebab masa tu PKP. So yang saya suruh berhenti kan. Faham. But really okay apa? Sama-sama. Lepas tu before this saya memang buat live host. Saya buat live host tu setahun. Daripada umur 19 sampai 20 sampai sekarang lah. Tapi masa saya live host tu memang saya tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti buat live lah kan. So sebulan tu boleh capai dalam 3-4k. Itu sebab saya boleh rasa saya boleh survive dekat KL. Cerita ni sangat inspiration. Sangat inspiration. Saya suka dengan orang yang letak semua benda kat belakang and pergi mampus lah. Aku jalan sendiri. Betul. And dia boleh fight sendiri. Saya boleh buat semua benda. Saya rasa saya yakin saya boleh buat semua benda. Saya nak mencuba semua benda supaya saya dapat mana yang mana tak So dengan gaji yang macam ni, tak aku nak kena stuck selamanya macam tu je. Faham tak? Gaji yang rendah, faham tak? Contohlah kan. Takkan kita sampai 10 tahun kita nak kena gaji yang macam tu je. Saya kena naikkan, improve diri saya tu, fikir macam mana kita nak ada finance yang betul-betul
kita rasa kita boleh saving. Betul. saya Saya rasa apa yang dia rasa sebab saya pun sama macam merantau. Yes. Saya duduk KL apa semua, nak cari duit untuk survive, nak makan lagi apa semua. So saya I feel you bro. I feel you. Saya nak beli, saya minta saya beli export, minta burger pun kena marah. Kenapa nak perlu nak BF minta dia mampu ke? Dia mampu. Dia mampu. Dia mampu but macam itulah dia. Kenapa ni? Tapi So tadi saya dia ada memang tunjuk. jenis yang memang tak boleh orang cabar saya. Macam tu. Saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba saya boleh berada dekat Isaac Clan ni. Alhamdulillah. Itulah satu cerita. If you terpilih untuk masuk Isaac Clan, I rasa puas hati. Tapi kuasa itu bukan ada dekat saya sahaja, dia ada dekat viewers dan juga syarikat saya. If terpilih baguslah. So awak dapat buktikan kat circle awak, dekat siapa yang pernah kenakan awak semua. Saya belajar semua benda tu sebab saya tak boleh nak kena downgrade diri saya sendiri. Saya kena naikkan high value woman saya. Supaya orang tahu kita ni boleh berjaya ataupun tak. Kita tak boleh nak, lagi-lagi perempuan, betul tak? Dia kena tunjukkan diri dia tu boleh macam lelaki, boleh boleh belajar berdikari, macam mana cari duit tu susah ke tidak. Saya dah rasa semua tu. Saya bila, walaupun umur saya masa tu 19 kan, lepas saya memang berhenti, memang saya nak cari duit. Faham. Sebab saya bukan keluarga yang senang. Jadi saya nak cari macam mana ayah saya tu susah cari duit tu, saya nak belajar daripada dia lah. Saya nak belajar hidup susah tu. Walaupun ayah saya kata dia boleh tanggung saya, tapi saya yang nak benda tu. Bagus. Tu ayah saya pun cakap dia benarkan saya pergi KL tu. Faham. Bagus. Cerita yang sangat inspirational. Yes, betul. Bagi saya berat sebab nak tinggalkan, lagi-lagi nak tinggalkan ibu bapa kita kat rumah. Jauh-jauh kita jauh pula kan. Macam-macam kita fikir, betul tak? Betul. Alright, so kita bergerak ke next cerita hangat. Let's go. Alright, next cerita kita. Ni apa cerita dia? Saya tak boleh, saya macam nak menangis. Jadi sedih sikit. Saya rasa macam nak Tapi menangis. memang ramai sangat orang tua yang bapak-bapak ni memang bekerja. Betul. Bawa Grab. Food. Boleh saya cakap? Boleh. Okay. Apa yang statement keluar ni, ya apa, ayah kerja nak tanggung anak 2 orang, betul? Okay. Aduh. Sebab saya teringat ayah saya kat rumah sekarang. Sebab Tak bahagi. sebab ayah saya banyak dia. Okay, memang take your time. Saya baca artikel ni, saya nangis. Jujur saya cakap. Sebab saya memang saya sayang ayah saya. Jujur saya cakap. Ayah saya jujur saya cakap depan orang ramai. Saya tak pernah beritahu siapa-siapa. Saya rasa ini adalah peluang untuk saya beritahu dalam podcast untuk beritahu rakyat Malaysia. Ayah saya memang banyak gila dia buat kerja dalam satu hari. Serius saya cakap. Bukan satu kerja sampai sekarang. Sampai until now. Setiap hari Jumaat dia akan berniaga pasar pagi dekat Alostar, Kampung Berjaya. Dia jual mainan. So saya rasa macam Zul, janganlah awak nangis, saya nak nangis tau. So macam tu lah. So tolonglah kepada korang yang ada ayah, tolong appreciate ayah korang apa semua. Tolonglah. Betul. Betul. Saya sokong. Sebab saya rasa apa yang sekarang saya rasa. Saya baca artikel ni memang saya nangis sangat sebab saya mostly everyday saya akan macam, kalau saya hilang ayah saya dah tak ada apa-apa dah. Serius saya cakap. So kita back to the topic. Yang pasal ni saya baca ayah dia bekerja untuk tanggung anak 2 orang dekat rumah. Bagi saya bagus tanggungjawab seorang ayah untuk bagi anak dia makan, bagi anak dia apa. Tapi bagi saya anak dia kalau dah besar, anak dia boleh fikir ke untuk tolong ayah. Kalau ayah dia dah berumur sangat-sangat. Betul. Betul. Saya nak tambah. Selalunya orang ramai cakap lah. I mean saudara-saudara saya semua cakap. Sekejap Mira. Yes. Sekejap. Okay, Coki. Kiranya ayah awak kerja sampai sekarang? Ya. Kerja sampai sekarang. Berapa adik-beradik? Saya 3, saya sulung.
Lagi bawah saya yang tengah perempuan, yang nombor 3 lelaki. You Saya sama dengan I lah sulung. Yes, kita I sulung. Lelaki Yes. pula tu. Sulung. Yes. Tanggungjawab besar. Zul, kenapa awak sedih? Saya rindu kat ayah saya, sorry. Saya betul-betul rindu kat ayah saya. Maksudnya awak dari mana? Saya berlangkawi. Dari Langkawi. Yes. Dah lama kat sini? Maksudnya ke mana? Kat KL. Kat KL ni saya sampai datang sini sebab untuk casting saya hisap lah. Dari Langkawi straight? Dari Langkawi straight terus. Saya datang betul-betul saya sampai tu 24 kat sini kan. Yes. Saya sampai 24 bulan tu dekat Shah Alam punya bas. 658. So saya siap dekat stesen bas, mandi dalam stesen bas tu. Lepas tu naik Grab terus ke sini. Oh, I'm sad now. Betul. Lepas tu yang boleh menyedihkan saya, tarikh 24 tu adalah tarikh saya kena. Saya baru boleh pergi jumpa ayah saya, tapi saya ke sini. 24. Kenapa? Kenapa? Tak faham. 24 baru boleh jumpa ayah. Dia 24 bulan tu dia patut jumpa ayah Jumpa dia, ayah tapi dia. dia terpaksa datang sini Datang untuk ambil casting. benda ni. Dia boleh grab benda Tak, ni. 24. Kenapa setiap hari tak jumpa kat rumah je? Sumpah. Next hari jumpa bila? Saya bukan tak ada tarikh. Dia setiap ayah boleh jumpa. Tapi kami sekeluarga tak ada duit untuk pergi. Oh my God. Cuma tak ada duit untuk pergi jumpa ayah. Saya boleh pergi ni sebabkan saya dapat bonus kerja. Mak saya dapat bonus kerja. Dan duit tu guna untuk pergi jumpa ayah. Lepas tu duit bonus tu lah, kita orang rosak dah berapa bulan dah sebab duit tak ada. So yang tanggung fam ni kita adalah ayah saya 100%. Mak saya punya susah. Pernah satu hari tu mak saya cakap macam ni, saya ada 3 adik-beradik. Saya sulung. Saya sedih sebab saya anak sulung yang tak boleh bagi apa-apa dekat mak saya lagi dengan umur 23 tahun. It's okay, Zul. Saya harap awak InsyaAllah Zul, kita orang ada dengan kau, santai. Kita Kita ada. orang ada dengan kau. Kita ada je. Kita orang sentiasa support kau. Sabar. Okay. So yang pergi tu mak saya adik saya kecil umur 5 tahun dan juga adik saya umur tingkatan 4 ke 5. InsyaAllah, Zul. Just keep strong and keep fighting. InsyaAllah. Okay. Saya faham. Sangat related dengan saya, tapi saya tak boleh nak cerita kat sini. Sangat related. It's okay. Awak akan jadi senang dan akan mampu untuk pergi tengok ayah awak kalau awak keep momentum macam sekarang. InsyaAllah, amin. Buat everything. Amin. Kita orang support kau. Semua ada dengan kau, Zul. Semua ada dengan kau. Jangan risau. Betul. Itu adalah di sebalik awak buat konten kat TikTok semua. Nampak bila kita tengok dalam seseorang tu macam-macam Betul. yang dia tengah lalui. Ya, aduh, saya tak boleh lah macam ni. Ya, orang yang selalu happy go lucky ni memang selalu lagi banyak cerita dalam dia. Betul. Okay, it's okay Zul. Saya sedih sebab tak boleh bagi kat mak saya langsung. Sabar, Zul. Janganlah macam tu. Zul, jangan cakap tu. InsyaAllah one day ada, Zul. Kita usaha sama-sama, Zul. Saya sentiasa mencuba buat terbaik untuk mak saya. Ada satu hari tu mak saya pernah chat saya macam ni, bang, tolong jaga adik saya 5 tahun. So mak balik pukul 5 petang. Mak cakap macam ni, abang lepas ni balik kerja. Tapi saya sebelum ni saya buat kerja 1,500 gaji. Dan malam tu saya pergi buat misi. Tapi misi order kurang lah, saya cakap jujur. Lepas tu mak saya cakap macam ni, bang, lepas ni balik kerja tolong jaga adik. Mak nak cari part time dekat kedai mana-mana, basuh pinggan ke apa pun dah okey. Faham. Zul, it's okay. Apa yang Zul punya cerita sama macam saya ni. Sebab
It's okay. Ini baru berlaku. Saya rasa saya dah tak boleh continue podcast ni. Jadi sampai situ je. But Saya minta maaf. Saya betul-betul It's okay. minta It's okay. It's okay. Zul, okay. Jangan I give you jangan time. macam tu Zul, jangan macam tu. Okay. Jangan macam tu. Jumpa kadang-kadang betul tak kita tak nampak orang tu macam mana. Kita nampak orang tu macam Coki ni happy lah, Zul ni happy Betul. lah. Betul. Betul tak orang Semua macam ada jalan cerita. Tapi orang tak nampak belakang kita. Yes. Kadang-kadang orang macam dia ni buat live macam happy apa semua kan, tapi certain orang tak nampak apa yang di belakang kita. Orang hanya mampu menilai di hadapan apa yang dia orang nampak, tapi dia orang tak nampak apa yang kat belakang. Sebab dia orang tak kenal kita pun. Betul. Dia orang tak kenal kita, dia orang tak tahu cerita dalam kita. Kadang-kadang tu bila dia orang nampak kita macam dah improve sikit je, dia orang dah ngutuk, kata ini belagak, itu macam-macam. Betul. Betul. Memang ramai Awak pandai edit TikTok ke apa-apa? Pandai edit TikTok. Apa TikTok profile awak? Saya buat. Kalau mak saya tengok benda ni, saya minta maaf banyak-banyak kepada mak saya. Okay, sebelum podcast ni keluar, make sure awak esok awak ada lagi. Podcast ni akan keluar, siap edit pukul 5 petang esok. So kalau awak nak review podcast sebelum dikeluarkan, saya benarkan, tapi saya tak ada masa untuk ingatkan awak. Awak boleh pergi jumpa Alif. Saya takut saya terlupa. Okay, boleh pergi jumpa Alif. Dan saya nak tengok dulu podcast sebelum keluar. Okay, then ada part yang kalau awak nak keluarkan, saya bagi. Okay, good Alright. Tapi bukan saya akan keluarkan sendiri. Saya beritahu awal. Awak nak ambil inisiatif, boleh pergi jumpa Alif and tengok yang mana yang awak tak suka, boleh keluarkan. Okay, apa awak punya TikTok? Zul Sempoy. Nombor 2. Atas sekali nombor 2. Zul Sempoy. Zul, tak silap saya Ya. Tak silap saya, awak diterima untuk AI sekali. Faham? Ya. Rezeki Allah tu So bagi. tak perlu risau. Awak tak berjaya kat sini, AI pun ada. Faham? Saya tak tahu full story, but saya nampak komen dekat YouTube tadi, ada orang yang komen, Zul, awak diterima untuk AI sekali. Saya baca komen je lah. I tak tahu, I tak ada contact Alif ke anything. But kalau Okay, sorry untuk Bak Alifan tu, saya dah dapat mesej daripada Abang Isa untuk datang sini. Lepas tu yang video saya dapat untuk AI tu baru je 2-3 hari saya dekat sini lah. So Abang Alif cakap dia tak ambil orang yang bertindih. Dengan dia tak ambil orang yang siapa bertindih. So Abang Isa ni tengah casting dengan dia. So dia tak boleh nak ambil orang tu. Yelah, itu bagus lah, kepribadian dia. Bagus. Dia menghormati setiap satu tim. Baguslah Alif. But saya rasa ini casting, ini bukan masuk tim. Betul. Saya kalau saya nak tolong kontak Alif untuk bukan masukkan awak dalam dalam AI tapi contoh awak tak terpilih kat sini and awak nak pergi juga casting sana, sebab diorang dah pilih awak sebab awak ada kat sini, sebab tu awak tak dapat pergi sana. Saya boleh terangkan dekat dia yang dia datang untuk casting, dia bukan masuk tim saya. Kalau awak tak dapat, kalau awak dapat, insya-Allah kat sini pun ada peluang untuk awak. Okay, faham InsyaAllah boleh kontak dengan Alif. Ada? Bukan Alif tu, Alif staff saya. Awak kontak dengan Alif staff saya. Contoh dapat keputusan yang awak tak dapat, lepas tu awak cakap Abang Isa ada janji untuk kontakkan dengan Alif Irfan untuk bagi tahu yang datang untuk casting saja. Boleh saya tolong. Alright. Okay. Zul, kita ada dengan kau Zul, santai. Santai. Yeah. Kita ada dengan kau. Kita always support kau. Aku selalu mesti akan ada rezeki yang Allah nak bagi. Sebab perjalanan hidup kita dia memang Allah akan bagi ujian. Guys. Mesti ada. Kalau korang nak tahu, Zul ni dia rajin buat live. Betul. Aku perasan kalau kau saya 4 pagi dia buat live. Lagi satu, dia buat live bukan buat live kosong. Dia buat live menjual. Ya, betul. Faham tak? Dia jual something.
Kalau korang perasan, betul tak Zul? Kat sini pun kita boleh nampak dia orang paling rajin sekali. Orang buat first live. kalau Betul. makan Orang dia first. buka live dulu. Dia live. Ya, betul. Ini yang orang first aku Itu nampak. sebablah ramai orang view dia ramai. Kadang 1.3 hari tu. Tengok live dia, 1.4. live dia 1.5k. Rezeki lah, rezeki. Tak apa Zul, tak apa Zul. Kita ada dengan kau. Kita orang ada Zul satu bilik mandi sama-sama. Aish. Jangan Hai, macam kamu tu. ni nakal sangat. Handsome lah Zul ni. nice. Baik dia Zul. Hitam manis. Okay, insyaAllah. Kalau contoh Ni bang, ni. Bawa tadi bang. Aisap bukan isap. Isa. Orang Kedah. Aduh yes. Brother. Ramai support kau. Nampak? Serius, Ramai doakan tau. Positive komen kot Zul. Ramai doakan kau dekat komen. Maybe satu doa Allah angkat. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan. Saya duduk sini bukan sebab saya sebab doa mak saya. Ya, betul. Ya, saya kuat. Bukan sebab saya sebab doa mak saya. Doa mak kita, betul. Saya ada video masa dia hantar saya dekat bas. Dia peluk saya. Tak apa, insyaAllah. Zul, contoh awak tak dapat masuk Aisap Clan pun, InsyaAllah kalau ada peluang pekerjaan anything, saya boleh supply. InsyaAllah kalau awak ada expertise. Saya tak hire orang sebab emotionally attached atau kesian atau apa. Saya tak hire orang untuk kerja profesional. Faham? Untuk Aisap Clan mungkin boleh, but untuk professional kerja, contoh TikTok editor ke anything ke, tak hire melalui tengok kesian ke tidak, tapi ikut professionalism awak. Kalau awak betul ada talent untuk edit video TikTok, saya boleh hire, InsyaAllah. Okay. Jangan risau. 1,500 gaji lah. Okay, saya boleh naikkan sikit lah lebih tu. Naikkan sikit, lepas tu bagi awak. Tengoklah naikkan ke atau sama 1,500 tapi ada peluang untuk dapatkan engagement ke. Saya tengok apa peluang yang terbaik. Saya tak nak janji langit. Alright, apa yang boleh saya boleh, InsyaAllah. Alright. Cerita awak macam very related to me. But saya tak boleh nak cerita. So itu je lah, macam saya cakap tadi, saya dah tak ada mood nak buat podcast. Saya minta maaf. Abang Isa. Saya minta maaf Abang Isa. It's okay. Minta maaf. Sorry juga kalau. No, it's okay. Sebab bukan tak ada mood menyampah ke apa. Tak ada mood sebab saya kalau dah emotional sikit ni, saya dah tak boleh go dengan nak buat kerja. Okay. It's okay. Jumpa korang dalam aktiviti ke-6. Gencana. So podcast Cerita Hangat kita akan bawakan setiap 2 hari. So hari ni korang dah tengok, 2 hari lagi korang akan tengok lagi, ataupun setiap sehari. Kita tak tahu lagi sebab Adib tengah free. Komputer Adib akan laju malam ni. Komputer Adib akan laju malam ni. Amin. Post terus. Jadi dengan cerita Adib nak ambil komputer saya. Jadi Adib mungkin boleh keluarkan setiap hari satu video podcast, InsyaAllah. Boleh tu. Bye, love you all. Okay, bye. Abang Isa, saya minta maaf. Ya, emotional cerita pasal benda ni, sumpah.